أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Tuhan sentiasa bagi kepada kita. Bahkan tidak ada satu masa pun yang pernah putus daripada kita nikmat Allah. Sebab tu supaya kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang syukur, maka kita banyaklah daripada masa ke masa kita banyak kata alhamdulillah. Dan alhamdulillah, patut alhamdulillah. Baik, para ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, maka pada hari ini seperti biasa, jikalau saya tidak ada kemuduran apa-apa ni, insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Huda Channel daripada pukul 2 sampai pukul 3.30 lebih kurang, insya-Allah. Maka hari ini hari yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Maka hari ini dikenalkan di kalangan kita kata hari nisfu Sya'ban. Maka hari nisfu Sya'ban ni alhamdulillah lah, di tempat kita sini ni orang panggil masih hidup. Orang panggil amalan baik yang digalakkan oleh Nabi dan juga para ulama kemudian daripada Nabi. Kerana apa? Kerana hari nisfu Sya'ban daripada hari yang lebih, daripada hari yang mulia, daripada hari yang berbeza daripada hari-hari yang lain dalam setahun. Maka Tuhan kita ni daripada alamat dan tanah yang bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita, lebih-lebih lagi kita orang beriman ni. Maka daripada masa ke masa Tuhan panggil bagi hadiah kepada kita umat Nabi Muhammad. Kena hadiah bentuk seminggu sekali, kena hadiah bentuk sebulan sekali, dan kena hadiah bentuk setahun sekali. Maka daripada setahun sekali, hadiah besar yang Tuhan bagi istimewa kepada kita, iaitu malam nisfu Sya'ban dan hari nisfu Sya'ban. Maka hari ini kena betul dengan hari senang. Maka alhamdulillah, dari benda baik yang kita masih buat lagi di sini ialah semalam kita panggil bersungguh lebih daripada malam-malam yang lain, dan kita mengadakan ibadat kepada Allah dengan berbagai-bagai bermacam-macam bentuk. Dengan bentuk baca Quran, dengan bentuk sembahyang, dengan bentuk berzikir, dengan bentuk sedekah, dengan bentuk lain-lain lagi yang kita boleh buat. Adapun pada hari ini dengan bentuk puasa, dengan bentuk zikir, salawat kepada Nabi, dan dengan bentuk sedekah dan bentuk tunai hajat saudaranya. Jadi macam-macam banyak kita boleh buat. Maka berlombalah para ibu bapa semua, mari kita berlomba bersama dan buat amalan ibadat pada masa yang lebih, pada masa yang berganda, pada masa yang mulia, supaya kita daripada masa ke masa peringkat kita kerapat dengan Allah, masuklah golongan orang yang Tuhan kasih, masuklah golongan orang yang Tuhan cinta, masuklah golongan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka tak kala hari ni hari yang tengah bulan Sya'ban, hari nisfu Sya'ban,
Maka itu tanda kata dia panggil apa, tak beberapa hari lagi, dah 2 minggu lebih kurang lagi ni, nah kita akan dia panggil apa, sambut tetamu yang sangat-sangat mulia. Kita akan sambut tetamu yang sangat-sangat hebat, akan sambut tetamu yang luar biasa, yang Tuhan bagi kepada kita setahun sekali, iaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ni, dan ini sebagai mengingat saja, sebab rasanya kebanyakan kita ni tahu dah, dan kelebihannya yang sangat hebat yang Tuhan sedia nak bagi kepada hamba yang beriman pada bulan Ramadan. Maka dengan istimewa yang hebat yang Tuhan sedia nak bagi kepada kita dalam bulan Ramadan, sebab tu supaya kita tak lupa kelebihan, supaya kita dapat, sebab tu kita kena buat persiapan. Dan kita kena panggil apa, kena cedek, dan kena panggil apa, kena cedek benda hak kita nak buat pada bulan Ramadan, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan orang lain, dan kita keluar daripada bulan Ramadan kita jadi orang lain. Dia panggil apa, comelnya, bersihnya, cucinya, dan tingginya, dia panggil maqam peringkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kena-kena orang masuk Ramadan, keluar Ramadan, masuk Ramadan belum tentu syurga neraka, tetapi tak kala keluar Ramadan dia dah jadi ahli syurga. Itu benda hak kita duk cari-cari, benda hak kita duk cinta-cinta, duk nak duk laba-laba. Nah, maka supaya kita nak dapat benda tu saudara semua, kita kena buat persiapan, kena cedek. Nah, maka hari ni insya-Allah kita akan muzakarah bersama tentang satu amalan yang orang panggil apa ni, saya pilih mari untuk kita semua. Nah, sebab pilih amalan ni sebab dia berbeza daripada amalan yang lain. Sebab dia berbeza daripada amalan yang lain di segi kelebihan. Walaupun semua amalan itu ada kebaikan dan ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka benda yang saya akan kecek ni, saudara semua, jadi kena amalan ni dia bagi beberapa dia panggil cabai lah, kita kaya kena amalan kita buat, kita dapat pahala amalan tu saja, tak lebih tak kurang. Satu. Dan kena amalan kita buat dia, tapi tak dapat bukan pahala amalan tu dak, dapat hal lain gratis. Nah, tapi tak banyak. Dan kena amalan kita buat, tetapi kebaikan yang kita dapat ni Allah tak habis nak bilang. Maka kita umat Nabi Muhammad ni, umat yang orang panggil sangat pendek umurnya, umat yang paling pendek sekali umur ialah umat Nabi Muhammad. Kena kepada kita semua. Sebab tu kita lah yang paling pendek umur jikalau kita nak banding dengan umat-umat yang lain, umat-umat yang dulu. Bahkan lebih laginya kita umat Nabi Sadah patut akhir zaman pula. Allah, akhir zaman lebih pendek umur daripada orang yang dulu-dulu daripada umat Nabi. Kerana apa? Kerana akhir zaman ni fitnah banyak, akan banyak berlaku bunuh-membunuh menyebabkan orang umur pandai. Banyak berlaku penyakit yang tak pernah berlaku menyebabkan orang umur pandai. Nah, akan berlaku buah yang gitu banyak, orang panggil banyak berlaku panggil apa, paipibat. Nah, bentuk buah, bentuk gempa bumi, bentuk angin ribut. Nah, bentuk orang panggil apa, penyakit virus orang panggil tu, menyebabkan orang mati. Orang panggil apa ni, mati muda, mati umur sikit, mati umur pandai kejap mudah-mudah. Nah, jadi benda ni akan berlaku ni sebagai orang panggil tangga alamat bagi kiamat. Maka masa kita sekarang ni kita boleh kelih dah. Banyak berlaku bunuh, mati dengan tak tahu sebab apa dia mai bunuh dia.
dah menyakit lah, orang panggil macam-macam. Nah, semua tu dia belaka. Lepas tu yang paling besar sekalinya, yang buat kita umat Nabi yang akhir zaman ni umur pandang daripada orang dulu, walaupun sama-sama umat Nabi Muhammad. Nah, dengan umat dulu tak nak banding dah. Kita pandang cerak. Umat dulu umur 900, umur 1000, umur 500, umur 300. Nah, banyaknya umur. Ataupun kita umat Nabi Muhammad pada galik ialah di antara 60 dengan 70 sebagaimana Nabi bagi tahu kepada kita. Itu nak banding dengan umat dulu. Dan dalam masa yang sama dengan umat Nabi, umat Tullah, umat Nabi Muhammad, kita umat akhir zaman lebih pandai umur nak banding dengan orang dulu daripada umat Nabi Muhammad. Sebab saning lah. Nah, sebab kita akhir zaman banyak berlaku fitnah, bunuh-membunuh. Nah, maka wak umur pandai. Berlaku penyakit yang tak pernah berlaku menyebabkan umur pandai. Berlaku aibah menyebabkan umur pandai. Berlaku orang panggil gempa bumi menyebabkan umur pandai. Berlaku orang panggil angin ribut menyebabkan umur pandai. Berlaku bakar nyala api menyebabkan umur pandai. Lepas tu hak besar sekalinya yang buat kita umur pandai lebih daripada orang dulu walaupun sama-sama umat Nabi Muhammad ialah masa kita cepat. Masa cepat. Sekarang cepat dah. Nah, tu. Hal ni kita boleh rasa belaka. Boleh kelih kita perhati dapat nyata tak cepat masa dia hari ni. Baru ni je sambut tahun baru ni bulan masa bulan 4 dah. Nah, tu cepatnya. Baru ni je orang panggil puasa ni nak puasa pula dah. Dan masa depan lagi ni akan cepat lagi masanya. Siapakah Nabi kata akan datang satu masa di atas umat aku pada akhir zaman lah, iaitunya setahun dia panggil masa setahun tapi cepatnya sepas bulan ya. Dan masa sebulan cepatnya masa sepas seminggu ya. Dan seminggu cepatnya berasa sepas sehari dan sehari berasa kata sepas sejam. Gelak dah. Allah baru bangun tidur sakning je. Baru bangun tidur sakning je. Maka si kabu je. Gelak dah. Yang hari ni hari Jumaat pula dah. Marah je bahasa dengar orang baca ketubah. Hari ni baca ketubah pula dah. Baru ni je boleh molek ni boleh molek pun dah. Hari ni puasa pula dah. Hari cepat. Nah, sebab tu maka dia kau cepat, maka kau pandailah umur. Jadi masa tu pandai. Nah, tu. Maka tak kala begitu rupa saudara semua para ibu bapa, sebab tu kita ni kena cerdik. Kita ni kena pisah buat benda yang sikit tetapi dapat banyak. Hak ni kita nak belaka ni kalau bab dunia. Nah, bab niaga kita nak turun modal sikit sekali je boleh, lepas tu laba lipat ganda sekali, banyak sekali je boleh. Tu. Belaka lagu tu belaka. Nah, apakah lagi amalan ibadat? Juga sebab kita umur pandai. Nak pergi buat satu buat hak orang panggil pohon hak buat dapat boleh buat boleh ni orang panggil nak umur pandai ni nak setara mana amalan kita? Sikit benar-benar. Sebab tu di hari ni kita kena usaha, kena pisah, cari amalan yang kita buat tapi kita dapat bercabar. Nah, segini pun kita dapat. Segini pun kita dapat. Segini pun kita dapat. Dapat padahal waksa ya. Nah, tu. Seperti kita berdeh sekali ataupun bertebih sekali, nah tiba-tiba kena burung 10 ekor. Nah, tebih sekali maka luruh buah orang panggil 10 T 20 T. Hak tu kita nak hari ni. Sebab apa? Sebab masa kita pendek. Maka supaya nak amalan kita banyak, pahala kita banyak, kita kena buat lagu ni. Kita kena buat lagu ni hari ni. Nah, maka hari ni saya menggema diri saya dan sidang penonton semua, laki dan perempuan, ibu-ibu dan para bapa. Nah, hari ni amalan kita pilihlah. Nah, iaitu amalan ni apabila kita bergantung dengan dia rasa cukup dah. Nah, jadi kita buat halang, kita buat fardu saja tak apa dah. Lepas tu kita pilih satu amalan untuk bergantung dengan dia. Nah, tu yang buat kita beruntung dunia dan akhirat. Ya amalan ni kena-kena beruntung akhirat saja ya. Dunia dah. Nah, walau ada sikit tak nyata.
Nah, misal mana? Misal dia puasa. Puasa ya dia mau tahu sihat pada ya sikit je. Hak lain lagi tak ada. Lepas tu pahala besar di akhirat kelak. Tetapi kita ni rasanya kita nak dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dunia pun kita nak baik, nak selamat, nak beruntung, nak berjaya, lebih-lebih lagi akhirat kelak. Sebab tu hari ni saudara semua, para ibu bapa, insya-Allah kita akan berkecek satu amalan yang apabila kita buat ni kita dapat kebaikan bercabai-cabai. Siapa kat ulama ni bila faedah dia siapa 100 faedah Allah. 100 faedah. 100 kelebihan. Nah, nak cari mana? Nah, tapi dari ni saya tak ada ambil mari 100 dak lah. Nah, sebagai contohnya. Tapi kelebihan siapa? Sebab para ulama bila. Dan bila bila gitu bila serta dalil. Bila serta dalil ada sungguh. Tetapi hari ini kita pilih dengan masa yang terhad. Nah, dan kita berasa kalau dapat setahun ni pun cukup dah, pandai dah, kumka dah hak kita nak lungtun tu. Nah, tu. Sebab tu hari ni kita seru kita ni cerdik di segi pilih amalan nak bergantung dengan dia. Nah, sebagai dia panggil apa? Anak koci bagi jaya kita dunia dan akhirat. Baik saudara semua. Jadi amalan sebagaimana kita ayat saat ni kena amalan. Nah, kita buat boleh pahala sah tu ya. Tak ada dapat yang lain. Satu, kena amalan pula kita buat tapi pahala kelebihan kita dapat akhirat ya, dunia tak ada. Tu dua. Maka walaupun comel, walaupun baik, tapi hak kita nak-naknya ialah kita buat amalan satu tapi pahala bercabai. Dan kita buat amalan satu, nah, bercabai sodah, lepas tu dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hal ni kita nak hari ni. Nah, kalau gitu amalan apa Nah, amalan bagaimana yang apabila kita buat kita dapat benda hasan ni. Kalau gitu amalan ni amalan fisik lah kita katanya. Nah, lebih-lebih lagi benda ni amalan ni ialah amalan yang lama satu boleh kata. Lama satu pun duduk depan lah. Benda yang Nabi pilih buat banyak sekali dalam bulan Ramadan. Ni amalan ni, hari kita nak raya ni. Nah, tu. Walaupun amalan ni bukan tentu bagi Ramadan saja dak. Nah, bahkan ia kebaikan ada setiap hari les tahun dan sepanjang dunia. Nah, boleh gitu. Nah, sepanjang umur kita, sepanjang umur orang lain, sepanjang dunia. Nah, tu. Kalau gitu amalan ni apa dia amalan ni para ibu bapa semua. Amalan ni kita lihat kelebihan dulu sikit sebanyak. Nah, yang pertama apabila kita buat dia, nah, Tuhan jaga keselamatan kita. Kita nak berlaku ni keselamatan. Tak ada siapa nak berlaku ubatihid, sama ada bersikap mutu kereta, tak ada siapa nak berlaku. Ataupun jatuh pakayu, jatuh bukit, jatuh benda, tak saya berlaku. Nah, maka amalan ni dia jaga keselamatan kita. Nah, daripada rusak diri kita dan harta kita. Yang kedua pula, dia akan susah payah dan bala dan penyakit daripada kita. Kita buat benda ni sebab besar yang Tuhan akan bala daripada kita. Sebab besar yang Tuhan akan susah payah daripada kita. Buca besar yang wakwi sembuh daripada penyakit. Amalan ni. Lagi pula amalan ni apabila kita buat, nah, anak koci yang sangat hebat sekali bagi dapat rezeki yang banyak. Dengan sebab amalan ni Tuhan buka pintu rezeki luah, maka dia luah dia masuk banyak dah luah ni. Nah, kalau buka sepek dia masuk sikit. Dia keluar ke banyak masuk. Ni Tuhan meluaskan dengan sebab benda ni Tuhan meluaskan pintu rezeki kita. Nah, maka yang pertama kita nak, yang kedua pun kita nak. Nah, lebih-lebih lagi orang sakit, Allahu Akbar. Orang sakit ni, orang tak jadi, orang sakit tak tahu. Kata setahu mana dia berhajat kepada sembuh. Walaupun penyakit tu orang panggil pun tak berat sekali, tapi orang sakit seksa. Orang sakit dia sakit. Orang sakit dia susah. Orang sakit dia cemas. Orang sakit ni dia tak sih. Nah, tu. Maka dia tunggu-tunggu sembuh. Nah, yang ketiga kita nak belakang orang panggil pintu rezeki. Lagi pula yang keempat apabila kita buat amalan ni, puca besar bagi Tuhan membersihkan harta kita.
Ya, mencucikan harta kita daripada benda tak molek. Kalau dulu itu kata tapi padi. Ai buai hamo-hamo buai benda tak molek. Ni pun serupa. Kita buat benda ni, harta kita jadi cuci, jadi bersih. Nah. Lagi pula amalan ni apabila kita buat, dia panggil bergana, dia panggil balasan Tuhan. Bukan balas dak. Balas bergana dunia dan akhirat. Dunia pun bergana Tuhan balas, akhirat pun bergana Tuhan balas. Allahu akbar. Payah cari amalan semacam ni. Nah, lagi pula apabila kita buat amalan ni, jadi punca, jadi sebab yang besar yang wakwi dosa kita hancur. Dosa kita habis. Buat dia dosa gugur, grup dulu. Buat dia grup luruh dosa. Buat dia grup. Kalau gitu kau buat kau luruh sampai ke bersih, cuci kita. Itu yang keberapa tu? Yang ke-6 dah. Nah, yang ke-7 pula apabila kita buat ni jadi sekat. Jadi dinding yang besar, yang tebal, di antara kita dengan api neraka. Orang yang suka buat amalan ni, dia tak jumpa dengan neraka insya-Allah. Ni Nabi yakwi kepada kita. Ni Allah yakwi kepada kita. Lagi pula amalan ni apabila kita buat, kalau kita buat kau rapat dengan Tuhan. Rapat bukan rapat dia panggil biasa dak. Rapat lakoh dia panggil. Tu dia. Kam dia panggil beberapa ganda-ganda cepatnya sampai kepada Allah. Cepatnya rapat dengan Tuhan. Walaupun semua amalan baik yang kita buat tu kau rapat belaka dengan Tuhan. Baik belaka Tuhan suka belaka, tapi hak ni dia fisik pada yang lain. Dan amalan ni apa kita buat saudara semua, anak kecil yang wisil, yang wakwi kita butung di akhirat kelak, wakwi kita dapat syurga Allah, wakwi kita mewah-mewah, bukan sekadar tu, bukan awal-awal kita masuk syurga insya-Allah. Dengan sebab amalan ni menyebabkan orang yang buat amalan ni masuk awal-awal dalam syurga Allah. Dan orang panggil apa ni, apabila orang buat benda ni akan jadi benda yang tolong dia, menjauhkan dia daripada benda tak baik dunia dan akhirat. Ini kelebihan belaka ni. Ini amalan. Sebab tu saya pilih dia mari hari ni. Sebab tu saya menggemar diri saya untuk beramal dengan dia. Dan saya menggemar jugalah sedang penonton sekalian, para ibu, para bapa, saudara-saudari, bergantunglah dengan amalan ini. Dengan sebab kita umat akhir zaman, umur pandang, masa tak ada, maka jalan yang nak buat kita dapat pahala yang banyak, bekalan yang baik, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, dengan benda ni kita kena buat saudara semua. Kalau gitu, apa amalan ini? Amalan yang kita nak buat hari ni yang kita kena dia panggil seru supaya kita buat ni. Amalan ni tak lain tak tidak ialah sedekah. Sedekah para ibu bapa. Sedekah. Maka belum saya nak masuk dalam ayat halus dalam lagi tu, maka jikalau sedang penonton kelih daripada lecture hak kita live ni, ada orang panggil apa minta bantuan di situ. Maka hak ni hak saya lah. Tu. Tapi hak saya nak rayaknya bukan sebab saya pungut khairat. Sebab itulah saya kata bas sedekah, bukan. Orang panggil. Bukan orang panggil sebab yang asasi yang wakwi saya bercakap bab kelebihan sedekah ni sebab saya duk cari-cari bantuan, tak bukan. Hak kecil hari ni saudara semua untuk jadi amalan yang terpilih. Dan saya panggil apa, tak sawi saya pun tak apa. Yang pentingnya kita ada benda ni. Nak ke siapa serah kepada kita. Nak orang tepi rumah, silakan. Yang penting nak buat. Ikutlah ke sesiapa pun yang kita nak buat. Yang pentingnya buat. Hak ni hak kita nak. Ke siapa ikut kita suka. Nak bui kepada masjid rumah kita, bui. Nak bui kepada pondok di dekat rumah kita di jalan tu, bui. Nak bui kepada orang panggil anak yatim yang duduk di Chiang Mai tu, bui. Asal sedekah.
Nah, ke siapa, ke orang, ke masjid, ke pihak orang panggil terima bantuan, ikut asal pentingnya kita buat. Saudara semua, wallahi amalan ni demi Allah saya bersumpah. Amalan ni bergantunglah. Amalan ni buatlah. Amalan ni dia panggil jangan tinggallah. Sebab apa? Ni kelebihan dia besar, puca bagi berjaya kita, butung kita. Nah, tu. Baik. Yang pertama kita ayat tadi, kalau kita ingat saudara semua, ialah sedekah jadi sebab yang paling besar yang jaga keselamatan kita, menjauhkan kita daripada bala. Nah, maka di sini cuba mari kita dengar bersama Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Bermula sedekah dia boleh ditutup pintu bala 70 pintu paling kurang yang nak mari jumpa kita, yang nak mari kena kita, yang nak mari orang panggil apa jatuh di atas kepala kita. Nah, bala-bala tu. Nah, maka dengan sebab sedekah, nah, ditutupkan pintu bala tu, buat bala tak sampai kepada diri kita. Dan kadang-kadang bukan diri kita saja tak siapa ni, isteri kita, suami kita, anak cucu kita, ibu bapa kita dijaga juga. Walaupun hak asal kita yang buat ni lah hak dijagakan. Nah, tu. Kalau gitu kita tak tahu saudara semua, kata hari ni berapa bala yang nak mari cari kita, tak tahu. Maka bala tak ada siapa nak. Wala dapat pahala pun tak ada siapa nak. Wala hari ni jalan pak pun cocok kena jarum, tak say sakit. Nah, ataupun hari ni rugi dia panggil satu kok tak say orang menjaga. Walau sikit pun tak say rugi. Nah, ada. Kalau gitu tak say belaka-laka benda yang tak baik daripada bala, daripada halus sekali sampai kepada besar sekali. Maka apa benda yang nak jamin kita, nah, wakwi kita ni selamat daripada bala, ataupun jika kena pun kena piyah-piyah. Daripada asal besar dengan sebab sedekah kena halal. Nah, maka tak lain tak tidak, nah, sedekah. Nah, sebab tu jikalau berpagi-pagi kita buat nanah hari ni, pagi masuk kita buat. Pagi masuk kita buat sekadar kita kuasa. Kita kuasa banyak, kita buat banyak, laba-laba kepada pahala. Padahal harta Allah. Duit Allah. Tapi di tangan kita, maka kita guna kepada benda hak Tuhan redha, sangat butuh dah kita. Nah, kalau gitu kita bui, maka kita mula hari kita dengan sedekah. Maka orang yang buat lagu ni, nah, hari dia selesai dah. Hari dia baik dah. Hari dia dibuka dah benda baik-baik. Hari dia ditutup dah benda jahat-jahat. Maka tak baik ke mana? Nah, sebab tu berlomba para ibu bapa semua saudara-saudari. Lebih-lebih lagi Nabi kata pula. Nabi kata, "Bakiru bis sadaqati fa innal balaa la yatakhattaha." Segeralah kamu sedekah kerana bala tidak boleh mari lakoh kampeng sedekah dan mari kena kita. Ia tak lakoh tak lepas. Misal kata kita, nah, yang sedekah ni seperti kita buat pagar yang kukuh, yang tebal, yang tinggi. Sekira bala mari pak nak lapak tak leh, maka tak kena kita. Kita selamat daripada bala. Maka hari mana yang kita tak sedap, misalnya anak kita bersapih, nak kerung pergi jalan, bimbing, takut berlaku tengah jalan, sedekah hari itu. InsyaAllah tak berlaku dengan apa dengan anak. Nah, ataupun hari ni kita kena bersapih jauh, sedekah dulu belum nak tebik pergi dengan kereta, dengan motor, dengan apa. Nah, ataupun kita nak kerja kita luang dengan molek, dengan lurus, dengan tak terlekat, sedekah dulu ini belum nak pergi tu. Nah, hari ni nak keluar, nak pergi beli barang tu, nak nega, sedekah dulu. Hari ni nak pergi, orang panggil apa ni, nak pergi cerca dengan orang. Nah, sedekah dulu supaya cerca orang panggil berlaku berjaya dengan baik, dengan mudah. Sedekah. Nah, dan yang kedua, nah, kata mensembuhkan penyakit. Di sana banyak kisah-kisah yang berlaku, saudara semua. Nah, sedekah ni menyebabkan sembuh daripada penyakit. Jadi di Saudi Arabia ada seorang ni, dia menyakit orang panggil apa ni, seperti tai ko gapo perut ni dah penyakit dia nya. Maka kau teruk, kau buruk, kau rosak benar dah, kena krak, kena potang tumbik. Tapi daripada tumbik ia bahaya kena ganti benda lain.
Sebab tu ia orang kaya ni, maka ia perakat turun dalam surat khabar. Kata siapa kata nak jual benda ni kakak dalam untuk dia nak beli. Sebab nak tukar hak dia. Dia ambil orang lain mari buh dia. Tu. Tapi benda ni kalau tak ada apa boleh hidup, tapi orang panggil tak sempurna lah. Sebab ia asal dua, maka kita ngasa tak agak. Maka selepas daripada dia perakat tu surat khabar lagu tu, saudara semua ada seorang perempuan. Mari nak jual kakak dalam dia saat ni tu. Sebab dia campur, dia susah. Dia tak ada apa nak makan. Mana anak dia lagi, mana orang di bawah dia lagi. Tiba-tiba duit tak ada, menyebabkan dia terpaksa kena mari tukar dengan harta benda untuk boleh makan. Dia boleh suap masuk benda dalam mulut dia dan anak-anak dia dan orang di bawah dia, walaupun dia kena, dia panggil apa, kena sunsi alat dalam perut yang harga mahal sekali, tidak ada harga yang sebenar pun. Tapi campur dia mari. Maka mari jumpa orang sakit, dia kata ya nak bui. Tu dia nak bui, apa dia nak jual hak dia ni. Maka suka orang sakit sebab ia ada okat. Orang nak sembuh daripada penyakit dia. Maka tak hari siap, tak hari nak patak apa semua lepas daripada peksa apa semua siap dah. Lepas belaka tak hari orang panggil untuk nak, orang panggil apa ni? Nak tukar. Nak tukar ni mai bos ni. Maka siapa hari orang sakit ada di hospital, orang nak mari bui, alat dia pun ada. Maka belum nak masuk hang patak 2 jam lebih kurang. Maka tuan ni tuan sakit ni, dia nak pergi jumpa dulu orang nak bui ke dia tu. Nak terima kasih lah. Sebab benda ni bukan dijual beli. Tu. Bawa masuk bilik-bilik, tiba-tiba orang tua hak nak mari wi, orang panggil po awak dia saat ni tu dia teriak. Maka tuan sakit gipak dia kata, kenapa kau teriak? Dia kata, bagaimana aku tak teriak? Hari ni aku kena, dia panggil pok kena hilang satu awak dalam diri aku. Maka orang sakit kata, tapi aku tak paksa pun. Kalau learning, kalau baca tak siwi, tak apa, tak sawi. Tak apa saya nak batal dengan abahmu. Maka dia kata, tak apalah saya bui dah. Tapi ambil tahulah, saya bercapingnya ni. Dia tak bercaping, saya tak bui. Sebab hari ni saya tak ada apa nak makan. Allah, orang sakit dengar lagu tu daripada orang pakai saat ni. Teriak dia. Dia kata Allahu Akbar. Tak apalah, tak apa. Dia tak sahlah. Duit ni aku nak beli ni 20,000 riyal ni, ambil lah. Duit kita 200,000 lah. Ambil lah. Mungklik pergi guna kamu dengan ahli keluarga kamu. Dan kamu tak nak kena wui dak awak-awak. Kamulah kamu klik. Tak apa aku nak batal hari ni. Allah, orang pakai dengan lagu tu sukalah. Sebab awak-awak dia ni dia panggil masih bersama dia, dapat duit pula dah. Hak tu dia carinya. Maka yuk lek semua nak patak nak tukar tu. Hak ni klik dengan gembira, suka teriak. Hak ni klik dengan duka cita teriak. Orang sakit tu kan cita dia, tapi orang panggil pun ia pun tak sewanya kepada orang. Tapi adilnya Tuhan saudara semua. Tahu ke tak? Dengan sebab dia buat lagu tu ia berasa kau segar, ia berasa kau gagah, berasa kau sihat hari demi hari. Maka duk lepas tu dia panggil sebulan 2 je mai pesak, sia terus. Tak ada kena lipat, tak ada kena kat tahap pun dak. Sia. Ni sebab dia sedekah tadi. Saudara semua. Baik atau pucuk besar. Tapi sedekah sini, sedekah wi harga sikitlah. Jangan sedekah dia panggil supaya tak kuku gitu. Kalau tu tak ada juga. Walaupun benda baik, pahala dapat. Misalnya kita ni orang duit juta-juta, sedekah 100 ko, pahala dapat. Tapi nak tua-tua tu naik hajat tu, payah sikit. Nak sembuh dalam penyakit, payah sikit. Sebab apa? Sebab tak nak cuba apa. Kita tak berasa berat ke apa nak bui. Tapi cuba tak tahu bina stokor. Ada. Lain. Bukan berlaku dah di tanah Arab juga. Jadi ada seorang ni duduk kena sakit teruk, anak dia sakit teruk dan dia dengar kelebihan sedekah, maka dia sedekah tapi tak sia ada anak dia. Maka dia pergi jumpa seorang syekh. Dia kata, wahai tuan guru, saya dengar kau duk mengajar, duk galak bahawa sedekah ni penyakit dari ubat jadi ubat yang terbaik bagi penyakit. Maka saya sedekah. Anak saya dapat tolak anak saya. Tak sia apa? Maka syekh tanya, mundekahnya anak. Duit mundanya anak. Maka syekh kata, mundekah banyak pada ning.
Dia cari Rasulullah sungguh. Patut tolong dia sungguh dengan ikhlas kerana Allah. Cuma tak buat bagaimana Tuhan nak buat dengan anakmu. Buat lepas tu dia pergi buat. Buat dia panggil, beratlah cuba ni. Nak buat jadi saya lah muka banyak. Tapi dia utamakan juga. Maka buat anak sia sungguh. Ini nak kata, dia panggil apa? Maka betul dengan Nabi kata. Nabi tak bohong para ibu apa. Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Ubahlah orang sakit kamu dengan sedekah. Hari ni kita kata lagi. Habis duitnya mana pun kita buih lagi. Siapa ke Amerika pun kita pergi. Siapa ke Jepun pun kita pergi. Siapa ke Jerman pun kita pergi. Pergi habis mahal tak mana pun tak ada bahasa berat pun. Tapi nak sedekah berat. Ini salah ini. Sebab tu orang duit banyak ni. Mula-mula berlaku belum lagi hospital. Sedekah dulu. Bukan hari ni sedekah setiap hari sedekah dulu. Supaya jaga dulu daripada penyakit. Dia tak kena hari ni. Kita kuasa hari 100 hari. 100 hari. 100 hari. Kita kuasa lagi 200 hari. Hak tu jadi kampung dah. Baik hari 100 hari ni lah. Baik 200 hari ni lah. Daripada dia penyakit dulu. Lepas tu nak siap. Sakit dulu. Oh sakit. Ni kat sakit ni baru nak buat kadang-kadangnya. Kita pokan dululah. Lebih baik daripada berlaku sakit betul sembuh. Itu yang kedua, saudara semua. Lagi pula yang ketiga, sedekah sebab punca besar bagi menambah rezeki. Hak ning tidak syak dah. Sebab apa? Kita boleh kelih dengan mata kepala, dah baca-baca kisah sejarah orang yang banyak, dan Tuhan ayat sendiri dalam Quran. Jika kalau kita tak percaya Tuhan, nak cari siapa? Itu dia. Ada ke orang yang lebih benar daripada Allah dari segi betul tu kata? Tak ada. Lepas tu ada kedak dia panggil apa yang lebih dia panggil balas betul seperti berjanji dan seperti Allah ada tak ada. Orang lain berjanji tapi kadang-kadang silap janji. Tuhan tak silap janji. Kalau gitu bagaimana Tuhan kata bab kelebihan sedekah? Tuhan kata mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seumpama orang belanja pada jalan Allah, bantu agama, sedekah tolong orang, orang susah, tolong anak yatim, buat masjid, tolong. Maka seumpama dia orang panggil petani dalam tanah satu biji, orang panggil pahung gandum. Maka ceding besar mari pak maka berdahar 7 dahar tu baik. Maka setiap dahar buah 100 biji. Mana apa tu? Mana kata pahala satu kok balas 700 ganda. Ada. Kadang-kadang 10 ganda. Kadang-kadang 20, 100. Dah sampai 700 ganda. Kata ulama kena ada lebih pada tu lagi. Siapa 7,000, 70,000 itu kembali kepada ikhlasan orang yang sedekah tu. Tu. Ayat kata pucuk besar bagi orang panggil apa ni dapat rezeki yang menambah. Saudara semua, saya pernah royak dulu itu tentang kawan saya dan seorang orang kawasan Hebang, maka ia telah meninggal dunia dalam sebulan lepas. Maka ia orang panggil apa ni rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Saya ingat masa hidup Suria sekali dengan saya, dia ni orang susah tapi orang baik, orang rajin mengaji, orang ahli Quran, suara sedap, baca bezangi, oh masya-Allah, ingat dia. Maka dia ni meninggal dunia lebih kurang sebulan lepas. Maka dia duduk sana, ada kedak orang yang lebih susah pada dia, rasanya tak ada dah. Dia lebih teruk pada orang yang susahnya. Tapi dia boleh duduk ngaji sampai habis. Dia buat lagu mana? Saya biasa ayat beberapa kali dah. Jadi dia yakin dengan Allah. Dia yakin dengan apa yang Nabi kata oleh hadis. Apa yang Tuhan ayat oleh Quran. Jadi duit yang dia dapat ni, orang whisky sebanyak dia buat lagu mana? Dia pakai guna hari raya. Untuk buat sewa rumah, untuk buat belanja, go api, go air, go makan apa semua. Tapi dia buat lagu ni. Bawa makan, bawa duit nak habis, tinggal 500 kok misalnya. Ya sedekah. Habis duit ni, habis. Dia tahu Tuhan ganti. Dan Tuhan ganti berganda, yakin dengan Allah subhanallah. Kalau kita tak tahu syirat lagu tu, duit tadi 500 kok dah. Kalau ada boleh makan sehari dua lagi, lepas tu habis sungguh nak rena. Kita kau usaha semula lah, tapi dia tak. Sebab apa? Dia kata lah habis dengan kita makan
Maka tak ada jalan nak mari cari kita, tak ada jalan. Sebab apa? Tak ada jalan. Pun tak dapat, payah dapat dah. Tapi tinggal dia mengata sedekah, kita buka jalan. Jalan mari kita ada. Tu buat lagu tu. Maka sungguh saudara semua. Buat lagu tu lah. Daripada hang yang pertama Pinang. Siapa habis ngaji cuk Petri. Allahu akbar. Aku mana? Dekat tu. Bawa makan. Nah, ada yang mengata tu sedekah. Maka sedekah pagi ni betul hari boleh dah. Dan Arab tu mari 2,000 ke dia. Dan orang tu mari 1,000 dia. Kadang-kadang 500 kok dapat 7,000 dapat. Tu akan pula. Makan pun habis dekat pula. Lagu tu lah. Siapa habis ngaji. Nak dia apa? Sedekah menambahkan rezeki. Nah, sebab tu boleh. Tak ada siapa sesak, tak ada siapa pakai dengan sebab banyak sedekah, tak ada orang. Nah, walaupun cuba ada lah, dekah kekurang, tapi masa bum, Tuhan buka bui. Yang pentingnya nak tahu, ia boleh makan tak habis. Boleh makan semua. Ia barakah. Nah, sedekah. Dan banyaklah dia panggil cerita, banyaklah kisah yang duduk cerita kepada kita tentang menambah rezeki dengan sebab sedekah. Saudara semua. Nah, maka semalam saya buat rekan dengan Alidin dan untuk cari bantuan untuk ponok saya. Nah, dia panggil sebagaimana saya boleh bawah tu dan boleh tibanci bagi siapa yang nak bantu boleh. Nah, tak bantu pun tidak ada masalah. Jadi benda ni atas dunia ni kita nak gapo kita kena gerbel belaka. Nak lah boleh menega turun modal. Nak gapo turun modal belaka. Dengan makna jika kalau orang nak kepada benda tiba-tiba tak ada turun modal sikit mahbub, ya tak dapat. Tak akan dapat sama sekali, mustahil pada adat nak dapat, tak boleh jadi. Maka kita misal semalam seperti orang ambil mata kail dia gengai di laut atau di sungai, tak ada berupaya dah gitu. Maka tunggu. Kalau klik pergi pak mari sak tak akal lagi. Dah sah sehari, bertahan tak akal. Duk gitu nak pakai apa? Sebab dia bukan upaya. Tu. Kalau gitu kena gerbek. Upaya sikit pun tak apa. Okat nak dapat ikan besar dah. Kenapa ikan halus? Kenapa cacing, kenapa apa? Barulah ikan keli bawa mari makan. Barulah ikan kakak mari makan. Barulah ikan besar lagi mari makan. Ya gitu. Sedekah pun lagu tu dah. Sedekah ni upaya dah untuk nak menarik rezeki yang banyak yang Tuhan beri kepada kita. Saudara semua, kadang-kadang benda baik ni nak mari cari kita, dek kanan pun nak mari, dek kiri pun nak mari, dek depan pun nak mari, dek belakang pun nak mari. Nak mari. Tapi kita ya, dek kanan pun tak saya buka pintu, dek kiri pun tak saya buka pintu, dek depan pun tak saya buka pintu, tak saya buka, duk katuk pintu, cak. Maka orang nak benda baik nak mari tak boleh, tak dapat kita. Sebab apa saya buka? Sebab apa saya buka? Bukalah dia kata benda baik ke. Kalau gitu, buka ni apa? Sedekah. Sedekah ni dia kata sedekah pak, pintu terbuka dah. Terbuka. Buka. Nanti masa je benda baik nak mari cari kita. Saya teringat satu kisah yang saya biasa rajak dah boleh hadir, tapi saya sekali lagi sebagai peringatan, mengingat. Jadi ada seorang ni dia berlaku di Syria, ia kerjaan dia jalan taksi. Konkap taksi. Ia bukan orang kaya dah, duk boleh makan hari dia ya. Boleh hari ni makan habis, esok mari cari pula rezeki. Tapi kenapa turun modal, berminyak berapa pasal ia kerja. Maka berlaku sehari tu pelik nah. Tak seperti hari yang lain. Waktu dia ni sudah serabut dah dia. Sebab apa? Hari tu sehari keluar daripada pagi tak ada orang naik. Tak berjumpa orang. Musim mutar tak ada orang. Bawa nak depak demo dulu. Nak pun orang jauh nak sekat. Hak dah taksi lain mari depan litah demo. Tak ada. Kakak waktu Zuhur tak sore mahbub lagi. Putih Masjid Maya Zuhur. Dia kata apalah hari ni. Hari ni minyak habis. Duit tak ada pun. Lepas nak makan apa petik hari. Tu. Lepas Maya tu baik lagi. Jalan jumpa orang tua seorang. Putih. Tu alhamdulillah boleh dah sore hari ni tak apa dah. Tahunnya anu lagi boleh ni. Tu. Maka tanya ayah nak gimana? Kita hawe ayah nak klik di rumah tu tak bocok bukit tu. Allahu akbar. Fikir panjang dia nak naik kedak. Sebab tak bukit parak minyak. Pahala turun tak ada orang pada. Jadi rugi belakang. Tapi fikir-fikir gimari kata lihat ni nak boleh kedak awal masa depan. Kau yalah pergi dulu. Naik muak orang tua tu.
Naik dengan susah payah ni sampai ke bukit. Bawa sampai di rumah turun pak, orang tua turun peri. Tak ada duit dak. Dia kata, "Awak terima kasih, tapi ayah tak ada duit nak bayar ke menambah ni." Allahu akbar. Subhanallah. Dia pun berasa mengaing nak murih, tapi tiba-tiba tengah-tengah dia nak murih, nak turun kereta lagi kata ke orang tua saat ni ataupun nak sapa tangan, tiba-tiba anak keluar daripada rumah hari pak, ayah ada kedak roti, ayah ada kedak berdapat kedak makan ni hari ni. Atau susahnya. Bukan tak kasih bayar sebab apa? Tak ada duit sungguh nak bayar. Ada. Maka daripada marah asal jadi sia belah. Allahu akbar sia. Maka paling kereta tu pergi beli, dia panggil roti dengan nyicah pun naik mari semula. Nah, maka Allah sukanya keluarga tu, ayah terima kasih. Naik mari peridah bui bagai pula dah. Budak berembuk suka dia budak tu. Nah, jadi dia kalau ada duka cita jadi arum dia seronok dia, alhamdulillah boleh kelih benda baik. Ada lagi orang susah padaku. Banyak lagi orang yang susah padaku. Maka dia paling kata turun. Tengah-tengah turun ada orang sekat dia. Nah, baik banyak baik. Nah, dia kata saya nak pergi Senambin. Tak boleh, alhamdulillah. Naik, muak barang muak pergi naik. Nah, muak pergi siapa di Senambin. Nah, waktu turun baik semua. Nah, nak meter tu 200 kok ya ataupun tak siapa meter di taksi naik tu hak orang nak kena bayar ke dia. Tapi orang ni nah 1,000-2,000 dia. 1,000 tambah 2,000 tak apalah. Saya sedekah. Nah, terima kasih sebab barang saya banyak. Kalau mu tak naik, tak tahu barang aku nak besar dah hari ni. Barang banyak. Nak usaha kita bawa tak ada. Nah, alhamdulillah mu naik lagi. Itu dia. Ya pun alhamdulillah aku tak bisa boleh lagi ni. Dia panggil pun dari taksi 2,000 tak saya boleh. Alhamdulillah. Maka tengah-tengah dekat kelai ada orang hak baru sapa tu batu kapal sekat pula. Kata saya nak girong rem di dalam luang Damaskus. Dah boleh bagi saya? Kita boleh. Alhamdulillah insya-Allah. Nah, muak lagi. Nak barang banyak pun sapa dia. Nah, turun muak waktu barang pun sudah tiba-tiba pelayan ni $200. Allahu akbar. Mek $200 tak apa tambah mek tambah dah ini. Nah, orang mak salah biasa $200 kau kan. Tapi orang Suria tu 200 tu kalau gitu tukar duit lera ya 10,000. 10,000. Kalau gitu dua orang naik 12,000. Ya suka risih buat kereta nak klik tu. Duk bayar apa ni? Duk bayar nak beli orang makan yang sedap untuk anak dia yang tak bisa makan benda ni nak beli makan hari ni. Dan waktu duit banyak hendak ke isteri anak dia suka hari ni. Maka tengah-tengah duk kereta dia kata apa hari ni sebab apa aku boleh banyak hari ni duk koyak duk fikir saya fikir mari pak aku tolong keluarga tu tadi dia kata sungguh dia kata benda baik nak mari cari kita tak buka bui jika kita buka dah benda baik gapo buat baik ke orang nah kita buat baik ke orang nah Tuhan buat baik kita selalu dah nah nak ayat ni sebab tu taksi ni lepas pada tu Allah banyak buat baik ke orang. Dekah tak buti-buti. Menyebabkan dia kaya lepas pada tu saudara semua. Nah, ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, sedekah ni pula boleh mencucikan harta kita. Lebih-lebih lagi orang meniaga. Orang meniaga ni adalah bahang sikit sebanyak dia meniaga dia tu. Beli harga tahun ni gaya harga lain. Lepas tahun ni murah dah ni. Bui dah ni padahal dak kali. Jari orang nak betul lah bab ni. Padahal kalau kira mari terserah harga pun tak apa. Kita harga ni nak jual bagi harga ni. Kita beli harga ni ya. Tak ada apa dah. Ni royak ada. Saya beli harga ni tok ni. Bohongnya. Tu ya tu. Kalau gitu adalah sikit sebanyak dalam niaga kita tu. Nah, tu. Kalau itu jangan nak bersih duit dengan sedekah. Nah, mana dalil Nabi kata inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghu wal half. Ni sesungguhnya jual beli ni dah banyaklah berlaku supohnya orang panggil orang bohongnya kadang-kadang tipu dak kecek banyak macam-macam benda tak baik tu tak comel tak betul tu. Nah kalau gitu duitmu kurang comel ni cemar dah duit itu tu. Maka caranya Nabi kata fashawwibuhu bisadaqah. Maka kamu cucikanlah duit kamu tu dengan sedekah. Dan kamu sedekah maka cucilah benda yang dapat dengan tak cuci sat ni tu. Nah tu. Tapi bukan duit loteri. Bukan duit dia ngapah orang dengan jalan haram patut sedekah tak cuci hak lagu tu. Nah, hak cuci ni air kita jual dengan bentuk halal tapi kurang comel di segi kita tak betul segi kata tu hak tu. Tu.
Lagi pulaknya saudara semua, nah kelebihan sedekah laginya ialah dia berganda, dia panggil pahala. Sebagaimana berganda tak dunia berganda dah dapat Tuhan balas tu. Nah, tapi akhirat esok berganda juga. Kita sedekah 10 kau Tuhan ganda 100 tak dunia Tuhan balas. Nah, sebab tu kau sedekah kau kaya. Kayak Uthman bin Affan, Allah kau sedekah kau banyak kau lipat duit. Abdul Rahman bin Auf, sekali-sekali wi ni kalau kira duit kita learning, padat duit kita learning. Boleh hadir sekali wi tu kata juta. Nah, tapi tak habis nak makan. Banyaknya. Nah, tu. Saya ingat orang panggil seorang ulama nama Imam Al-Laits ibn Sa'ad, ulama besar di Mesir, orang semasa dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i anak murid dia. Nah, dan dia ni anak murid bagi Imam Malik. Tapi dia ni mazhab Maliki juga, walaupun dia sampai martabat ijtihad. Mazhab lain boleh dia. Tapi tak ada awak, dia duduk bawah Imam Malik lagi. Nah, tu. Maka saudara semua, dia ni kaya daripada ulama. Kaya sungguh, berkaya main-main dah. Sebab apa? Hasil dia duit dia setahun hak masuk ni, nah, kalau kita learning 500 juta. 500 juta topi. Topi 500 juta duit dia masuk. Nah, tapi tak ada pernah wajib keluar zakat. Sebab apa? Sebab dia guna habis duit dah setahun tu. Dekah. Habis licin. Berapa tu? Gerum mari stokor pula. Lagu tu lah. Nah, ni berkat sungguh harta dia. Harta yang guna pada kena tempat. Hak tu kena. Nah, ni kita dapat duit. Wa umah dah. Tambah serami pula dah. Nah, dapat duit. Nah, orang panggil hubung di atas pula dah. Dapat duit. Orang panggil pun saling mozek lain pula dah. Boleh duit, cak lain pula dah. Nah, tak salah kita bina, kita jangan rumah kita tu, tapi jangan akhirat hati, jangan umah le kubur hati, jangan umah le syurga hati. Nah, tu jangan bukan sekadar dunia sajalah. Tu we apa ni, we sama berat, bukan we berat akhirat lebih baik dunia lagi hak sebenar pun. Nah, kalau gitu dunia berganda, akhirat lebih lagi berganda. Hadisnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyib." Siapa yang sedekah dengan sebelah buah tamar ataupun dengan sebiji buah tamar daripada harta yang halal yang bersih, fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih, maka Tuhan terima dengan baik-baik. Thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwah. Maka Tuhan bela sebagaimana kita bela anak kami, nak kibah, anak kuda. Bela besar beranak. Ni pun Tuhan bela kau besar kau subur, hatta takuna mithlal jabal. Bagi akhirat kelak kita nak terima pahala kita untuk Tuhan nak di atas neraca amal baik kita, hak terdekat tak dihalah tu, skor 2 kau tu, tiba-tiba pahala sama besar dengan bukit Uhud. Nabi kata Allah besar. Ni reba ni, tapi reba halal, reba akhirat, reba halal, reba dunia, reba haram. Tu kalau itu sedekah berganda. Patut berganda, bukan berganda biasa dah, berganda luar biasa. Saudara semua, lepas tu satu lagi pula, orang hak bui buta ke orang dengan baik-baik. Sebab apa? Sebab di hadapan dia pitu pahala yang luar biasa tu hawi ke dia. Orang yang ada duit patut bui kat orang buta. Maka Nabi kata kan, man anzara mu'siran falahu kulla yaumin mithluhu sadaqatan Allah. Maka siapa wibuta kepada orang dan tak masa siap, misal wibutanya mana? Wibuta 1,000 misal kata 1,000. Lama nak bayar ni? Setahun nak bayar. Maka lepas daripada yang wibuta 100,000 masa setahun, maka tu hari pahala ke dia, pahala sealah dia sedekah setiap hari 1,000. Allah, dia tak sedekah kali duit hanya bui, dia orang akan bayar kelak, dia akan dapat kelak. Tapi sebab yang buta tu hari pahala ke dia sealah dia sedekah sama banyak dengan jumlah yang buta. Kalau 1,000 tu hari pahala dia
Semengan dia sedekah setiap hari 1,000. 1,000 boleh masa setahun. Allah, banyak mana pahala. Lepas tu dia juga masa apa tahun dah tak bayar lagi. Tak boleh bayar sebab susah sebab apa. Dia pun tak apalah, nanti bayar kokok, bayar semula. Nah, nanti tahun depan tak apa. Dia lagu tu tahun yang kedua double halu dah. Ya butuh 1,000 ya. Tapi lepas pada tahun dah tak boleh bayar lagi dan dia maaf, dia bayar tahun depan pula. Maka Tuhan beri pahala ke dia setiap hari seolah dia sedekah tahun. Ai 200,000. Nah, sebab tu kita yang ibutan ni, nah, boleh pahala tu. Jika kita niat baik. Nah, niat tolong kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula saudara semua, sedekah, nah, sebab besar yang menghancurkan dosa kita. Siapa tak sih? Siapa tak ada dosa kita ni? Ada belaka dosa. Nah, tak ada siapa bersih berdosa. Kita berhajat kepada cuci belaka. Nah, maka daripada sebaik-baik jalan taubah, lepas tu istighfar, lepas tu sedekah. Nah, yang Tuhan berfirman dalam Quran, Tuhan katakan, Tuhan kata, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum. Tuhan kata, jika kamu sedekah dan kamu mensunyikan, nah, maka baiklah bagi kamu dan Tuhan membersihkan dosa kamu dengan sebab sedekah ini. Dekah hacu. Sampaikan Nabi wa ai hadis pula mentakid menguatkan lagi di atas Tuhan berfirman sana. Nabi kata kan, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Nah, Nabi kata sedekah boleh menghapuskan, boleh menghabiskan dan dosa-dosa sebagaimana air boleh memapukkan api. Nah, maka dosa kita seperti api dah. Maka sedekah kita seperti air dah. Air boleh memapuh, air boleh menghapuskan. Ni saudara semua. Pakulih bukan main tu. Kita buat dekah ya. Boleh Tuhan jaga keselamatan kita dan memudah kerjaan kita, menambah rezeki kita, tolak bala daripada kita, bergano amat dia panggil pahala kita, membersihkan harta kita dan mencucikan dosa kita. Allahu akbar. Bukan lagi tak buta madu lagi, ada lagi para ibu bapa semua. Nah, maka dan sedekah pula jadi dinding yang besar yang sekat kita dengan api neraka. Kita tak akan berjumpa dengan api neraka jika kita sentiasa sedekah. Nah, hak comelnya buat setiap hari. Pahala ni mudah lah ni. Kita pergi buat net bank, ambil buat tanakan boleh transak kita. Bangun pagi, nah, sedekah. Bangun pagi sedekah. Sikit buat apa? Yang penting buat setiap hari. Nah, kalau buat saudara boleh kelih lah. Gapo benda baik-baik nak berlaku. Tenang jiwa, dah baik rumah tangga, bahagia rumah tangga, anak akan jadi molek, rezeki menambah, kerja kita mudah. Nah, jadi baik belaka, tapi nak bila akan mari jemaah kita dengan sebab kita sedekah. Maka dalilnya yang banyak kata ya apa ni dalil yang menyebab yang dalil apa ni yang goyak kata jadi dinding yang besar yang sekat kita daripada api neraka. Nabi kata, ya ma'syaran nisa, wahai orang perempuan, nah, tasaddaqna, membanyaklah kamu bersedekah dalam hidup kamu, wa akthirna minal istighfar, dan membanyakkanlah minta ampun dengan Allah. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kerana aku lihat dan neraka kebanyakan daripada golongan perempuan dan orang kaya. Sebab tu aku kasih kepada kamu, hei perempuan semua, aku tak suruh kamu masuk neraka. Kalau gitu aku pilih dua amalan baik bagi kepada kamu, nah, supaya kamu buat, kamu tak jumpa dengan neraka. Gapo? Yang pertama sedekah, yang kedua istighfar. Nah, sebab itulah Tuhan cerita kepada kita, orang nak mati dah. Nah, gapo yang minta? Tak ada minta nak klik dunia, tapi tak ada minta nak semaya. Wala semaya tu baik, tak ada minta nak puasa. Wala puasa tu baik, tak ada minta nak buat haji. Wala buat haji tu baik. Baik belaka tapi tak minta. Minta gapo Nah, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, minta masa sikit lagi. Nah, so cabut lagi nyawa aku. Nah, aku nak buat kebajikan sikit ya. Nak buat, nak sedekah. Sebab apa? Sebab sedekah
jadi menepih yang paling baik, kapal yang paling besar yang akan sekat dia di antara dia dengan api neraka. Tak berjumpa dengan api neraka, saudara. Nah, sebab tu siapa-siapa yang duk lari-lari daripada api neraka, duk cari jalan yang selamat daripada api neraka, ni jalan dia. Sedekah setiap hari, walaupun sikit, saudara semua. Nah, dan lepas pada tu pula, nah, daripada kelebihan sedekah, ai rapat dengan Tuhan. Ai kau keduk dia panggil, bukan tilakau dah. Nah, kau keduk lu dah. Wak lain jakah rapat dengan Tuhan. Wak baik kebajikan jakah, wak luar jakah. Tapi dia sedekah tu melopak sudah. Nah, maka dia lopak derah apa dah. Nah, ai derah rapat dengan Tuhan. Ai derah termasuk dalam golongan orang Tuhan kasih, Tuhan cinta. Nah, dalilnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Bermula orang yang borah, orang yang tak sayang, orang yang suka belanja pada jalan Allah, nah, orang ni nah, rapat dengan Tuhan, Tuhan kasihnya. Yang kedua pula rapat dengan manusia kasih. Lepas tu rapat dengan syurga. Nah, lepas tu jauh daripada api neraka. Tetapi sebaliknya Nabi kata wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Adapun orang yang kedekung, orang yang sayang, tak suka bantu agama, tak suka sedekah, jauh daripada Allah. Allah benci sekali. Tuhan tak kenal mana-mana, dan manusia pun benci ke dia. Nah, lepas tu dia jauh daripada syurga dan rapat dengan lubang neraka. Nah, ni sebab tu kita tak say wisore pun di kalangan kita, nah, duk rapat dengan mulut neraka tak say. Bukan kita nak rapat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Maka jalannya sedekah, saudara semua. Nah, bahkan orang yang sedekah ni dia tak akan berjumpa dengan haru-hara, susah payah, panasan di kiamat esok, tak jumpa dia. Orang yang kena panah dia tak dapat kena panah. Orang yang susah payah dia tak dapat. Senang dia. Nah, maka dengar Nabi kata kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Bermula seorang tu dia boleh duduk selamat, sejahtera, sedar duduk. Nah, selamat, tak kena panas, tak kena haru-hara, tak dapat menyakiti apa. Duduk tempat yang baik. Nah, ada. Duduk apa tu? Duduk wah bayar buah naungnya sedekah yang dia sedekah kat dunia dulu. Dia sedekah banyak keluar tempat yang duduk tu. Akan lindung dia, akan jaga dia tu. Nah, ada. Sehingga apa? Sehingga orang tu ada kira bercara orang lepas sore pas bukan masa selesai di pada mahsyar esok 50,000 tahun, saudara semua. 50,000 tahun. Bukan masa selesai. Tapi orang yang sedekah ni senang, dia tak apalah, dia mau susah gila dia sebai-sebai. Nah, itu dia. Ini kelebihan. Nah, dan hak istimewa laginya, saudara semua, Allah. Nah, Nabi katakan wa awwalu man yadkhulul jannata ahlul ma'ruf. Awal orang masuk syurga ialah orang-orang yang banyak buat baik ke orang, dengan sedekah, dengan tolong orang, dengan gapo gitu. Ni awal masuk syurga, saudara semua. Maka di sini comel benda yang berlaku diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia kata inna rajulan abadallaha 70 sanah thumma asaba fahishatan fa uhbita amaluhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, dia cerita kepada kita, kata ada seorang daripada orang dulu, dia sentiasa sembah Tuhan, doa ibadat kepada Allah 70 tahun. Lepas tu berlaku zina, dia juluh lalu berzina, maka fa'uh bi ta'amaluhu, maka amalah dia buat lepas hari tu hancur habis, kosong, dekat dosa berzina, amalah habis dah. Nah, umat dulu lagu tu Tuhan buat, ni Abdullah raya. Nah, lepas tu maka dia lagu tu celakalah dia. Tiba-tiba satu hari summa marra bimiskinan, tiba-tiba suatu hari ia berjalan-jalan, maka jumpa seorang orang fakir miskin. Fatasaddaqa alaihi biraghifin, maka dia tu ada makannya secuping ataupun sutir roti, maka dia ambil roti tu pergi sedekah kepada orang fakir miskin ni yang susah ni, sia belah ke dia, buat kerana Allah. Maka bawa lagu tu faghafarallahu lahu dzambah, maka Tuhan ampun menghacur habis dosa zina dia tu. Allahu akbar.
Kosong dosa. Lepas tu pula waradda alaihi amal 70 sanah. Batu tu hatta klik semula. Pahala 70 tahun yang buat dulu tu. Tu beri semula pula. Ni. Sedekah ni dia panggil. Lagi pulaknya sedekah daripada kelebihan dia menyebabkan umur panjang. Allahu akbar. Orang sedekah umur panjang. Satu sebab yang buat seorang umur panjang sedekah. Jadi berlaku di masa Nabi Isa alaihi salam. Tuhan tu wahyu kepada Nabi Isa. Kata, "Hei Isa, mau berjalan lagi dan mau akan jumpa 3 orang kerja cari kayu api, maka seorang ramai-ramai tu dari 3 orang tu dia akan mati hari ni. Mati hari ni dah dia. Dah tapak ajar dia dah. Maka Tuhan royaklah orang tu lagu tu, rupa lagu tu, warna kulit warna tu. Maka Nabi Isa jalan lagi jumpa semua 3 orang dan boleh lihat sungguh orang Tuhan royak tu. Warna tu, lagu tu dia. Maka Nabi Isa tanya, "Nak gimana?" Itu Nabi Isa kayu api di bukit. Tu. Maka Nabi Isa pun Allah sianya kerja ni. Dekat cari hati seorang tu. Sianya hari ni dia mati dah hari ni. Tak tahu lagi tuai tu. Tuai tak tahu dah dah lagi tuai tu. Tapi dia panggil ajaya dah habis hari ni dah. Maka ni dah bawa pergi kakak gelak hari tu mari. Tu 3 orang. Nabi Isa kelepak kau mana? Tidak kau tuai kata dia mati hari ni tak bukit tu. Hantu orang Malek dengan saudara tak mati pun ni. Maka Nabi Nabi Isa kata, cuba teramu ukah kayu api mu cuba teramu ukah kamu duk pikul tak bakar tu cuba teramu ukah. Bawa ukah kayu, Allahu akbar, ada ular besar. Tapi di ular tu di koci mulut dia dengan benda. Ada. Jadi ular tu nak ketik, jadi ular tu nyawa dia dah tu kalau asal tu. Tapi di kacik mulut, diikat mulut tak boleh ketik. Maka Nabi Isa tanya, muat gapo ini? Ketika kamu nak bukit tadi muat gapo tidak daripada benda baik. Dia tanya, saya sedekah roti hak saya sedekah orang pakai miskin tadi tepi jalan. Ni punca menyebabkan dia ni tak nak ketik dia ular dan tak mati lagi hari itu. Dan menyebabkan dia umur panjang. Saudara semua. Ni sebab itulah saya kata hebat benar amalan ni. Besar sungguh amalan ni. Sebab tu saya kata jika kita nak gantung dengan satu amalan hak pisik hak kita nak buat semua, kita nak semaya malam bukan ya tak agak kita ni tak agak syirak tak agak. Kita nak puasa hari sunat banyak tak agak, tak lawan syirak kita ni. Ada tarawih pun bulan sekali pun tak lawan kita. Apa kena buat bulan yang lain. Padahal bulan Ramadan Tuhan tu rahmat dah. Pengen je kena buat amalan baik tu. Sebab syaitan pun diikat dah dengan nafsu di dalam diri dia. Hak setu lagi nya. Jadi Tuhan amnu ikhwan seduk kita banyak dah buat kebajikan. Tu pun tahu lagi. Pahala boleh biasa lebih lagi tak boleh buat. Pergi buat haji nak tahun bukan ya. Buat umrah setiap tahun bukan ya. Aduh jadi payah jalan lain. Padahal amalan hak payah tu. Buat kadang-kadang boleh pahala tu ya. Tak ada bercabai pun. Dah kadang-kadang dapat akhirat saya, dunia tak dapat pun. Tapi sedekah dak. Tuk wai boleh buat belaka. Orang kaya orang susah boleh buat belaka. Sampai Nabi kata apa? Hei Aisyah, bebaslah diri kamu daripada api neraka. Selamatlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan setengah biji buah tamak. Buah tamak mu sutilmu ada sedekah dah setengah supaya mu tak kena api neraka. Nak kata sikit pun mu cara sikit. Orang banyak cara banyak, yang penting sedekah dalam hidup. Sebab tu saya seru diri saya dan saudara semua, marilah kita berpegang dengan amalan yang paling baik. Yang bukan baik akhirat saja dak. Dunia pun baik, tak habis nak bilang, akhirat lebih lagi baiknya. Lepas tu kita buat kita dapat pahala bercabai-cabai, puluh-puluh cabai. Tu kalau gitu kum kedak kena nak pegang. Kum namna. Lebih-lebih lagi kita akhir zaman ni, umur pandak ni. Kita nak buat amalan kita banyak, payah dah. Nak jumpa nak orang panggil seperti orang panggil power sedekah. Amalan lain tak banyak. Lagi pula lebih-lebih lagi hari ni saudara semua ada orang puasa hari ni, alhamdulillah tempat kita. Walaupun bukan semua. Maka daripada amalan baik yang dipilih ialah kita sedekah makan ni. Hari ni, ikut orang buka puasa. Maka kita dapat pahala sedekah sadah. Lepas tu dapat pahala puasa, orang puasa pula boleh kita. Allahu akbar. Hari ni misalnya kita panggil orang buka puasa memang kasih kita 2 hidayah, 10 orang makan. Maka dapat pahala sedekah. Lepas tu dapat pahala puasa 10 hari tu. Seolah kita puasa 10 hari. Tu.
Dah kena masjid hari ni, yo kutip duit. Siapa nak duit untuk nak buka nak panggil buka puasa ni ramai-ramai 10, 20 orang, 30 orang, 100 orang ni. Maka bakal bui. Ni dia panggil amalan tanglat dia panggil. Buat sikit boleh banyak. Nah, ada lebih-lebih lagi kita buat ke bentuk jemaah ni. Buat ramai-ramai. Misal kata kalau hak saya dah sebut sikit, misal kata saya minta ni bantuan ni dan untuk nak sudah gaya panggil asrama ni. Nah, kita nak buat sore tak boleh buat syarat. Dah sebab berhajat kepada duit 6 juta nak sudah tu. Ada. Tapi kita wis 100, atau wis 100, hipo-hipo hari boleh buat. Maka supaya kita buat sore dah. Walaupun orang buat semua ada 4,000 5,000 orang masuk duit capur buat tu. Tapi wis 100 sore. Maka semua tu tuai belakang. Nah, ikut orang duk macam mana boleh pahala belakang. Orang wis 100 boleh pahala, orang berdua kok boleh pahala. Tapi tak sama lah dua tu. Wis 2 kok pahala cara 2 kok, wis 1 kok cara pahala satu cara 1 kok. Ya berbeza segi sikit banyak. Tapi orang guna semua tu siapa pahala belakang kepada orang masuk caputannya. Nah, tu. Kalau gitu, begailah dengan amal yang baik ni saudara semua. Sama ada nak batu di sini boleh. Nah, tu. Nak batu di lain boleh. Yang penting we ada. Dan we ada. Bukan we di hari ya kita. Nah, tu dia. Tak kuasa banyak, buat sikit. Yang penting we buat. Nah, maka itu harga panggil pun lebih kurang saudara semua yang kita muzakarah pada hari ini. Maka masa pun kita panggil sejam lebih bermulai. Maka masa yang lebih lagi dari 20 minit, insya-Allah kita buka soalan dan bagi saudara kita yang bersama kita ni. Alhamdulillah pada hari ini 300 orang lebih kurang. Nah, yang ada soalan nak tanya boleh tanya. Dan mana-mana soalan yang kita baca dan kita tahu hukum kita boleh jawab, kita jawab insya-Allah. Yang tak tahu dan kita alang jawab semula ataupun kita mari jawab minggu depan insya-Allah. Nah, maka bagi siapa yang orang panggil pun nak tanya, maka boleh sama ada dengan tulis komen di bawah tu dan ataupun dengan telefon masuk pun boleh dengan orang panggil rakam telefonnya diberi di situ tu. Nah, iaitu nya 092 539 178 ni. Nah, maka di masa ni kita nak klik dulu jika ada soalan di atas tu. Nah, apa ni? รับจำนำต้นยางได้ไหมคะแต่เอารายได้จากต้นยางkita boleh ada muatan tu dah เจ้าของที่ยืมเงินจะแลกกับรายได้ทางต้นยางเขาฮาลาลให้เรานะ maka hak ni ya pada asal tu kurang comel lah. Pada asal kurang comel. Dan kalau nak kira betul-betul, ia tak boleh. Nah, orang panggil bergada semacam ni. Tapi, tengah-tengah ulama, ia kelih. Jikalau kita tahu pada asal dah. Nah, dan kita sebut dalam kita bergada tu. Aku nak bergada boleh. Tapi aku nak muatang ni. Lepas tu tuai pun kata, tak apalah. Tak apalah muatang tak. Jika rupa lagu ni jadi reba lu dah. Jadi reba lu dah dengan dia panggil ittifaq dah dengan jadi reba. Tuhan ni cerak tidak boleh, ulama tu tak boleh belaka rupa lagu ni. Jikalau sebut dalam akad tu. Aku gada dia panggil apa? Getah aku sekebun ni kepadamu dan mung boleh nak guna. Nak muatang boleh. Hak ni pun aku bergada dengan aku boleh muatang. Kalau rupa lagu ni cerak tak boleh. Jadi reba lu dah. Satu. Yang kedua, tak sebut le akad dah, tapi pakat luar dah. Pakat luar dah. Kita aku nak pekan, nak buta duit, nak gada ke bergetah. Boleh. Kalau wiku matang pun nak tak wiku matang tak sah. Nah, hak tu pakat luar, apa tu tak apa. Tu. Hak tu pakat luar, tapi bopi yang mari akad gada tu tak sebut dah kali. Hak ni kata, tu kata aku gada ke bongku ke panggil pos 10 rai dengan harga sekian. Hak ni pun aku pergi gada dengan harga sekian. Nah, apa lagu ni setengah ulama kata boleh dan setengah kata tak boleh. Tapi kalau turut saya, pendapat saya kata panggil saya cenderung saya setuju dengan pendapat yang kata tak boleh. Sebab apa? Sebab nak ikut demo juga. Sebab tu juga kita pengen kata kita nak kepada benda.
Nah, maka masuklah kaedah yang kata kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riban. Mana-mana wibute yang kita dapat faedah daripada dia tujuan hatu kita nak tu. Nah, itu maka lagu ni dikira riba belaka. Nah, sebab tu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dia kata lagu ni helah ya rupa tu helah nampak halal hakikat riba dia kata. Sebab tu hak paling comel sekali tak sah. Nah, yang ketiga kita nak bergada nak tolong saudara kita. Ya susah. Nak bergada, tak ada niat nak apa ni? Nak dapat faedah sebalik tak ada langsung. Tak ada nak kimabuk. Tak ada nak motang, tak ada nak naik kereta gada, tak ada nak gapo dak. Nak tolong saudara yang cemah ya. Tu dia. Lepas tu, pergi gada kereta, pergi gada kebun. Nah, tak ada nak guna apa dak. Bawa lepas pergi gada, tuai kebun tu. Tuai kereta tu. Nah, telefon mari ataupun berjumpa. Dia kata, getah kau dia ada tu motang lah nak motang kau. Nah, tu kereta ni naik tak ada gapo lah aku izin. Jika kalau rupa lagu ni boleh dan halal, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab tu juga kita buat bergada tu tak ada nak kepada benda manfaat pada. Nah, tu. Lepas tu kita bergada tolong dia. Bawa lepas bergada tu izin mari dengan apa? Dengan penuh-penuh hatinya. Tak ada kita bakat dah, tak ada gapo dah. Tu ketika ni boleh. Kalau itu tubik tiga rupa, nah, yang pertama cerak tak boleh. Yang kedua khilaf tapi saya cenderung kau tak boleh. Yang ketiga halal juga. Nah, tu dia. Faham insya-Allah. Gapo ni teh thamai rezeki sayaและสามีแพงเหลือเกินsayaจะร้องไห้ทุกวันเพราะน้อยใจnah masyaallah ya panggil apa ni saudara ya rezeki ni rezeki cerak jikalau kak dah buat lagu tu ataupun abang dah buat lagu tu. Nah, yang pertama hak cerak dah jikalau kak ataupun abang ikhlas kerana Allah, yang pertama cerak dia panggil pahala besar Tuhan bagi. Satu. Yang kedua, rezeki cerak Tuhan bagi dan berganda. Nah, tapi kadang-kadang masa tu sebab kena orang waktu hawi halu dah. Dah kena orang lambat. Dah kena orang lambat benar tapi dapat. Dua. Yang ketiga pula kan rezeki ni bukan duit saja. Kenapa hal situ? Rezeki ni bukan duit saja. Nah, kita istiqamah, kita berjuru semaya jaga semaya rezeki. Kita dapat jadi anak juru. Ada duit tak menambah tapi anak berjuru, rezeki. Nah, isteri kita ataupun abang kita pongoh bakai. Lepas dia tahu lagu ni lembut abang kita, rezeki. Walaupun duit tak menambah. Nah, patut tenang jiwa ni. Belum ni Allah gelisah susah apa gitu ni. Lepas ni tenang jiwa, rezeki. Nah, ada. Jadi rezeki bukan duit saja dah. Nah, banyak amalan kita boleh zikir, boleh selawat ke Nabi, boleh baca Quran, rezeki. Dan kadang-kadang rezeki ni lebih banyak daripada harta lagi. Sebab kadang-kadang harta, nah, kita dapat banyak menjauhkan kita daripada Allah, menyebabkan kita ni dia panggil hak des maya jaga waktu kau tak ada lah sebab duit banyak duk jadi kot lain. Ada. Kalau gitu Tuhan lebih tahu, patut kat dengan baik-baik, abang dengan baik-baik. Jadi dalam agama hamba ni Tuhan tahu. Sebab datang dah hadis Nabi kata kan setengah daripada hamba dia tak boleh kaya, dia kaya rusak. Dia kaya rusak, rusak diri dia di akhirat kelak. Maka sebab Tuhan kasih, Tuhan rezeki hak lain, Tuhan tak wih harta dah. Sebab takut ia celaka, dunia dan akhirat. Dan kena-kena orang, tak boleh pakai, dia pakai celaka dia. Sebab orang ni Tuhan kaya, sebab Tuhan kasih, Tuhan memudah rezeki bagi dia. Sebab dia pakai, dia celaka orang ni. Dia nak dikupur, dia nak lawan agama, dia nak buat jahat sebab dia tu. Maka Tuhan mengkayakan sebab Tuhan bimbing takut dia ni jadi jahat. Dan saat ni Tuhan tak boleh kaya sebab apa? Kaya buat uya jahat. Maka Tuhan mempakaikan dia. Kalau gitu,
kita buat benda baik ni mesti kita dapat benda baik. Tapi kadang-kadang berlain bentuk, berlain dia panggil apa benda. Saudara semua. Nah, ramai hanya tanya soalan seperti kak ataupun seperti abang ni. Dekah semua tapi dapat tular saya. Tapi boleh makan, tak butuh, tak apa. Nah, maka saya tanya dia. Maka berbeza dah anak dulu dengan lah ni. Itu je, anak berbeza. Anak dulu dia pangkerah tak reti lah ni lembut. Satu. Kalau saya kata, "Wah, awak sendiri lah ni bagaimana? Bak semaya di masjid." Dia kata, "Alhamdulillah, bisa semua dulu tak ada pergi pun." Lalu ni dia panggil sebut Tuhan tak? Sebut. Dulu itu tak pernah sebut pun. Jadi rezeki Tuhan ikut lain. Tapi makan tak butuh, insya-Allah tak butuh. Tapi kadang-kadang kita nak lebih lagi kadang-kadangnya. Nah, maka kak teruskan. Kadang-kadang Tuhan nak cuba lagi. Nak wih dah tapi keras tak. Nak wih cuba keras tak. Dah tahu kata, dah tahu nak buat nak terus dah. Nah, keras. Nah, dia. Supaya doa lah kata doa Tuhan terima dah tapi tak wih lagi. Dah kena orang dulu gitu doa Tuhan terima ni dah tapi natijah 40 tahun baru nampak kelih. Nah, dan soal lagi pula abang dengan sebab sedekah ni Tuhan tak wi nikmat. Tak wi rezeki, tapi Tuhan tolak bala. Kalau tak ada sedekah ni, kat teruk ni kena kat kaki. Ataupun mering tak lagi kena. Tapi sebab sedekah susah lagi tapi penyakit tak kena. Tu dia. Ayat tu dia panggil apa kelebihan sedekah ni dia banyak cabai ni ada. Kalau gitu buat kita ngecingkan. Nah, benar baik ia tak mesti dapat. Nah, tu. Sabar banyak insya-Allah. Semua tu baik bagi kita. Apa ni? Niat puasa dengan Syakban kan ada? Nah, niat apa? Nak puasa Syakban ni ia tak ada kena kait dengan bulan. Jika puasa sunat hari Senin, sunat hari Senin. Ya sahaja ku puasa esok panggil sahaja ku puasa esok hari sunat puasa Senin. Sahaja ku puasa esok hari sunat Khamis. Nah, tak ada kena bersyabat tak ada puasa tak ada masalah. Nah, tu. Ataupun kita nak puasa tak bukan hari Senin bukan hari Khamis. Sahaja ku puasa esok hari sunat kerana Allah. Nah, sahaja ku puasa sunat esok hari kerana Allah. Nah, tu. Dan jika orang ada qada, puasa qada haludah. Kalau nak kapuh dia panggil hak lain lagi. Puasa ni aku tu saja pun madad dah. Apa ni? Nong sao fungsiแต่ยังไม่ทำapa ni? Bayar de ที่ยังไม่พอสอเราจะ bayar de ยังไงคนที่เสีย kita tolong bayar ke dia. Nah, kita ambil pergi bayar, bukan bayar dan bayar fidyah. Nah, bayar fidyah. Jikalau ia kak puasa, kita tolong puasa ganti. Ataupun dia panggil bayar fidyah puasa dia tu. Kita pergi ni dia panggil, ini fidyah adik saya perempuan nama tu. Kita beri kepada orang fakir miskin. Nah, ini fidyah adik saya, nama tu binti tu. Dan ini fidyah dia panggil kakak saya, nama tu bintu. Gitu. Kalau gitu, kita tolong bayar ke dia. Nah, fidyah puasa ataupun fidyah yang sebab dia tinggal orang panggil yang dia kena bayar fidyah juga di puasa dia tu. Nah, buat lagu tu. Kita tolong bayar ke dia. Nah, lepas tu niat dia panggil ke dia. Ya, orang yang panggil orang yang puasa. Orang yang tinggal puasa bukan puasa tak cukup. Ya dua ni. Jadi jikalau seorang ni dia masuk bulan Ramadan, lepas tu dia puasa 10 hari dia mati. Tak ada habis bulan Ramadan 20 hari lagi. Hak tu tak ada nak qada apa tu. Walau dia puasa tak cukup apa sebab apa? Dia tak ada hidup dah lepas tu. Satu, hak tu tak nak qada tak nak gapo dah. Jikalau belum tu dia tak butuh apa. Tapi jika orang mati ni ia pernah tinggal puasa Ramadan dengan sebab uzur dia ada marihi ke ataupun sebab sakit demam ke ataupun sebab sapi ke lagi ataupun ia sengaja tak puasa dulu gitu. Dan hipung mari 20 hari. Nah, maka hak ni kita kena puasa ganti ke dia. Puasa ganti ke dia ataupun bayar fidyah puasa.
Nah, sama ada dia nak puasa ganti, sama ada kita puasa sendiri ataupun kita suruh orang lain puasa, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Tu dia. Tu. Maka boleh dua cara tu. Kita nak tolong puasa comel bagus. Nah, ataupun suruh anak dia orang lain lagi boleh, ataupun kita nak bayar fidyah, bayar berah untuk bayar fidyah bagi puasa dia pun boleh. Nah. Maka niatlah kata ini fidyah dia panggil si mati nama tu bintu. Fidyah puasa, fidyah puasa. Soal saya nak buat ikhlas betul-betul kerana Allah. Bagaimana? Niat. Ketika kita nak buat amal yang baik, tujuan kalau kita nak buat tu, tak ada orang lain. Kita buat kerana Allah ya. Tak ada nak kepada orang puji, tak ada nak kepada orang kelih, tak ada nak kepada benda lain-lain semua. Buat kerana Allah. Dan lobo-lobo balasan daripada Allah. Ikhlas tu. Kalau ni masalah hati, masalah perasaan. Jadi apa perasaan kita ketika kita buat amalan? Dia buat kerana lain maka tak ikhlas lagu tu. Tentu tak ada pahala pun. Dia kena orang buat ikhlas setengah, tak ikhlas setengah. Campur orang panggil. Kerana Allah tak, kerana manusia tak. Nak kena orang, kerana Allah terus. Tak ada kerana benda-benda lain sikit mahbub. Tu. Maka hak itulah ikhlas kerana Allah. Maka benda ni payah. Bukan mudah dak saudara semua. Sebab tu jalannya bukanlah orang panggil tak siapa, bukanlah payah sampai tak boleh buat, tak boleh buat juga. Usaha buat ikhlas, usaha kita buat amalan apa-apa yang ikhlas kerana Allah. Lepas tu pula kita minta dengan Tuhan, Tuhan tu jadi kita hamba yang ikhlas. Nak buat apa-apa ikhlas kerana dia. Doa minta dengan tu, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ni hamba Engkau yang apabila buat amal yang baik ikhlas kerana Engkau sepenuh-penuhnya ya Allah. Minta tu. Minta maka insya-Allah. Lama ke lama kita berubah dengan automatik. Jadi kita nak buat apa-apa hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita panggil apa ni? Kita pernah tinggal semaya dulu. Dah tak kira dengan sebab uzur, sebab tidur, sebab apa tak kira, ataupun sebab mengajar. Kita malas, muda-muda dulu tak kira. Maka kita kena qada. Maka qadalah. Jikalau kita usaha secepat-cepat masa, seboleh-boleh kita isi qada kalau biar cepat-cepat itu lebih baik. Sebab apa? Sebab mati tak tahu bila. Tak tahu bila nak mari banget atau lama tak tahu. Bime-bime takut mati dengan tak qada. Tu takut. Maka dekat hotel akan pergi bayar depan Tuhan ni, maka semayah tu waktu ni pak banyak nak kena bayar nah. Bime. Sebab tu kita qada habis dulu. Maka jika kita ada masa luar kita pisah buat seboleh-boleh. Saya pernah jumpa kawan seorang dengan Suria dulu. Daripada orang bukan orang kita ni lah, orang luar, orang hitam tu. Setiap hari dia qada 50 waktu. Allah. 50 waktu dia qada sehari. Masa luar dia qada. Ngaji bila-bila. Mengaji baca tidur pun, dua lagi dia qada. Masuk masjid orang duk kecek, duk baca Quran, duk zikir, ya qada. Semaya kata email. Lepas tu qada pula qada. Yang mana kalau tidur ya qada. Sebab nak habis derah-derah. Maka jika kita boleh buat lagu tu comel. Tapi jika tak boleh buat lagu tu sebab kita kena ada tanggungjawab, kena kerja, maka kita buat masa kita luar. Kita kabeh waktu boleh. Misalnya kita dekat Zuhur pun ada, kita nak qada, asar pun ada. Maka nak sembahyang Zuhur kita pergi awal sikit. Qada boleh buat 3 waktu. Dan boleh lepas sembahyang Zuhur qada pula 3 waktu. Mari asar qada pula belum asar. Lepas asar qada pula. Lepas malam main ngorek ada qada ngorek pula. Walaupun tak bukan mesti waktu ngorek kena ngorek qada ngorek dah. Tak mesti waktu Zuhur kena qada Zuhur dah, boleh qada belaka waktu mana-mana pun. Nak qada waktu maghrib le waktu Zuhur boleh, nak qada sembahyang Isya le waktu Asar boleh, tak ada masalah. Tapi kita buat susung tu ya lebih comel. Jadi dia panggil tak ada belik, tak ada putra pokok gitu. Maka kita qada so jika ada belaka. Zuhur betul Zuhur. Tu patut kita bila dah. Tapi jika kita tak jumlah boleh, patut kita hayang boleh lebih comel.
Misalnya aku nak boleh 10 waktu Zuhur, boleh buka 10 waktu sehari ni. Dak asal pula boleh pula orang panggil 10 waktu. Misal kata oleh aku rezeki sekarang mana kita puasa. Bila qada 5 waktu Zuhur, 5 waktu. Asal 5 waktu, mungkin 5 waktu. Nah, orang panggil Isya 5 kali, subuh 5 kali. Nah, jadi macam mana kita kuasa kita buatlah. Kalau habis kau cepat kau comel. Maka kelih kepada kemampuan kita. Dia luar banyak usaha boleh banyak, dia luar sikit buat sekadar kita boleh. Yang penting boleh buat setiap hari. Tak ada usaha. Maka cara keluar zakat ni ia ada dua syarat nak keluar zakat, dua syarat. Yang pertama siapa nisab, ai siapa zakat teh agama zakat. Camnuan gen hak agama zakat tu sara mana? Dah maka dah siapa sara tu hak kena keluar. Yang kedua pula cukup setahun. Setahun boleh nak panggil apa hijrah Islam. Nak panggil apa takwim pada tingkat Islam. Cukup setahun. Maka siapa yang milik duit atau emas siapa nisab zakat teh agama zakat, patu cukup setahun kena keluar. Maka secara mana nisab ni zakat teh? Itu dia kira dengan emas. Emas ni dia panggil 5 cut ni. Ha cut hok ba. Ha cut hok ba. Tak sampai ni kok lah. 5 kok sama lebih. 5 kok sama lebih 5 cut ni. Tu. Maka siapa yang beli emas taruh 5 kok cut ni hula ke atas, cukup setahun kena keluar. Tapi keluar bukan keluar dengan emas, keluar dengan duit lah, pergi perga. Pergi perga, sama mana tu baik mari pak, keluar 2.5%. 2.5%. Nah, tu keluar. Duit bersupa juga, duit. Nah, duit pun kira, duit yang kita ada milik semua tu lah setahun, duit sipir, apa semua cukup siapa nisab, dengan harga emas, dia panggil 5 cut ni, pak, ia tak sama, tahun ke tahun. Jika dia emas naik turun. Jika kalau emas, lah ni berapa emas? Emas 25 lah ni. Dulu tu tak apa dulu gitu. Kalau emas 25, kalau lah 4 kok, 1.000. Nah, 1.000. Lepas tu, skop pula, berapa? 125.000. Pas ni lagi tu, sama lebih-lebih tu berapa? Dalam 25, dalam 15. 15, jadi 140.000 siapa nisab dia. Tu 140.000. Keluar berapa keluar? Keluar duduk di dekat-dekat daripada 4.000 kok gitu ya. Sebab 1.000 2.500. 1.000 2.500. Pas 40 hari tu 40 hari tu dia panggil apa? 2.5% semua. Nah, tu maka kat 4.000 kok tak hafal 4.000 kok. Lebih kurang tu. Tu. Itu mahak sipir. Adapun mahak bakar, maka jika tak banyak maiwakan pai tak melampaui pakar biasa ya. Dia panggil apa? Maka ni walaupun sama ada 45 nekuk 10 kok pun jika biasa pun ketik tak kena keluar zakat. Jadi mah perhiasan hak duk pakar walau bukan pakar semua kali pun tukar pakar ni tukar lepas tu pakar ni duk gilir pakar, maka tu dia panggil apa? Tak wajib keluar zakat walau banyak sekalipun. Tapi kalau masih tu sikit ya, tapi siapa nisab, tu kena keluar. Tapi jika lemah pakai tapi melampaui, dia takkan pakai tangan ni 30 kok bukan. Yo lagu tu. Satu kok pula dia panggil 20 kok. Allah. Sebenarnya pula dia panggil 4 kok sebelah tu bukan dia lagu tu. Kalau lagu tu walau pakai pun kena keluar lagu tu sebab apa? Sebab ia bukan dia, lagu tu melampaui. Masa dah siapa soalnya dekat macam apa ni. Kita ada pun ni dia panggil berikan ungen tu. Maka kita boleh kita nak ambil berikan boleh. Nah itu kerja kita boleh tapi ambil munasabah lah. Jangan banyak belajar dia panggil baik wipa prama. We panggil apa we maksum tu. Tu. Lepas tu jika kalau orang mari duit tak comel lah kita kata mari nak own tu pun kita boleh ambil. Tak boleh tidak ada masalah. Sebab kerja kita suku, duit ya suku. Ya kalau tak bersih tu hadiah kita suku. Kita suku. Tapi kalau warak tu,
Awak ngeborok dia panggil apa kita tak ada ambil lebih baik lagi. Nah, tapi duit nak tak kita boleh ambil atas ambil tu di kita lah. Tu. Ataupun kita ambil kita pergi buat lain. Jangan makan. Dia panggil apa lebih baik lagi. Tu bak borok tu bak borok. Tapi bak halal tu tak ada masalah. Duit hak orang panggil apa mek wi anak butai. Dah tak kiralah wi siapa butai pun. Duit hak kita wi kat orang butai, dah kena keluar zakat dah. Jika sampai nisab, dah kena dah cukup haul, dah kena keluar sepatu. Duit hak kena keluar zakat bukan terduk tangan kita dah hak wajib kena keluar. Duk demo pun kena keluar juga. Cuma tak ada wajib kena keluar selalu. Duit hak jadi urai tu. Duit kita sehari pinjam. Berapa ni? 400,000. Siapa cerak nisab. Lepas cukup setahun dah. Kena keluar. Wajib keluar tak? Wajib keluar. Lepas tu, tapi bukan selalu. Nanti dia bayar, kita wajib keluar. Wajib keluar, kena wajib cerak. Tapi bukan selalu. Ataupun duit ada kita ni, ni wajib segera. Nah, tu. Maka ni pun supaya, jikalau ya, Assalamualaikum. Salam, yo. Ya. Pak berapa ni? Ya, warna wawi dah. Orang kita tak masuk Dah apa tu? Mai daripada Sabah. Ya. Yo. Nak buat asian no. Apa? Dok belum buat asian no. Doa perlu buat tiana. Maka ia paling baik sekali kak doa. Tak apa, saya nak berdoa tak apa insya-Allah. Nah, ya. tapi yang paling baik sekali ia ada dia panggil dua cara kak. Tiga cara. Yang pertama kak sendiri baca Yasin, lepas tu siuk le air, lepas tu yang makan. Tu. Jadi baca seayat siuk Yasin, siuk le air. Wal Quranil Hakim, siuk le air. Buat banyak tak apa air tu. Atau dia paling buat lagi lepas tu dia makan. Itu yang pertama. Lepas tu hak masuk dalam sana juga baca surah 5 ayat mula-mula surah Taha. Surah Taha. Ya, Taha 5 ayat mula-mula. 5 ayat mula-mula kak baca, sudah baca 5 ayat siul air. Terima siul air lepas tu dia makan. Campur dengan Yasin sat ni. Tu cara yang pertama. Baik. Yang kedua, kak doa semua. Doa lepas maya, bangun malam, wi anak baik, wi Tuhan masuk hidayah di hati dia, wi abju doa jangan tinggal, maka dia dekat buat lagu tu cerak kan. Cerak roy pun si anak kak abju cerak, tapi masa ya lama banget. Ya, yang ketiga kak sedekah, lepas tu dia sedekah niat wi jadi dia baik. Dekah niat dia jadi baik. Dekah niat baik. Tu buat sama-sama. Lebih-lebih lagi jika kak ada sikit sebanyak duit, kak pergi buat net bank boleh terasa. Lepas tu pagi-pagi on kepada orang susah, anak yatim ke apa aku. Sikit pun tak apa, 20 kek, 10 kek orang lipat niat apa? Ya Allah, dengan berkat sedekah ni jadilah anak saya yang jujur. Isyak buat pula. Dekor lagi 20 kek. Ya Allah, dengan berkat sedekah ni jadilah daripada lemutlah hati anak saya. Biar dia anak yang terbaik. Buat lagu, buat sama-sama. Doa jangan tinggal, dekah jangan tinggal. Lepas tu ahad itu buat sekadar daripada masa ke masa. Dia kalau kak sanggup buat benda ni, saya wibita bela-bela. Anak kak jujur siap. Nanti masa ya. Kalau soal orang yang ada mene bagi black gini. Tak apa insya-Allah jadi baik juga insya-Allah. Nah, walau dia main berat tara mana pun benda, ia akan jadi baik jika lekat buat lagu tu. Nah, sebab dia panggil apa? Lebih-lebih kat jadi pun jadi mek. Kat jadi apa kan budak tu anak lah dah. Ya anak. Maka anak kat diri maka Nabi kata apa? Nabi kata 3 doa yang Tuhan tak tolak. Doa orang puasa, doa orang bersapi, lepas tu doa ibu, doa ayah terhadap anak dia. Tuhan tak tolak sama sekali. Nah, kalau itu jangan tinggal doa banyak. Lebih-lebih lagi waktu dia panggil apa? Waktu sahur. Lebih-lebih lagi ni bulan puasa nak masuk ni. Allah. Waktu puasa sepanjang hari itu. Nah, dia panggil doa jangan tinggal ke anak-anak kita. Lepas tu waktu buka puasa khususnya. Lepas tu waktu malam ketika kita bangun ke sahur tu, doa banyak ke anak kita. Dan insya-Allah dia panggil apa? Anak baik. Dan insya-Allah saya pun akan berdoa kepada Allah supaya anak dia panggil baik dengan secepat mungkin insya-Allah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lepas tu dia panggil soalan terakhir sekali apa ni?
apa niในเหมือนกับในเมื่อเราบอกกันเลยในเมื่อเราทำงานมาหลายปียังไม่มีเงินที่จะซะกาตทำให้ซอดาเกาะปัจจุบันยังไม่มีเงินที่จะซะกาตapa tuทำได้ซอดาเกาะมีผู้กระทบไหมtak ya kita ni dengan sebab kita tak ada duit banyak dah sebab kita ni kerja sekadar duit masuk sekadar jadi tak ada milik siapa nisab dak siapa pun bawa tak cukup setahun duit kurang dulu maka tak wajib keluar zakat ataupun oleh masa tukar-tukar hipung tu sedekah boleh-boleh sedekah hati maka adakah sedekah yang lebih ini jadi wak kita boleh keluar zakat wak kita tinggal benar fardu benar wajib dak dia suku-suku nah maka dia jika duit tak siapa kena keluar zakat kita keluar kata apa tak sedekah tak ada masalah nah tidak ada masalah nah kalau gitu dah sekarang saja masa pun dah lebih dah ya terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari para ibu para bapa yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir nah maka insya-Allah kita dapat faedah bersama maka beramallah berlombalah dengan sedekah saning nah jika kita buat derah kita dapat handphone lap derah saudara semua mudah-mudahan kita butung belaka dunia dan akhirat maka sama semula insya-Allah nah maka pada hari ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh